Muzik. Mungkin orang akan bertanya, kenapa menggunakan muzik-muzik macam ni? Islam melarang menggunakan alat muzik macam ni. Dia masalahnya dia tak faham tapi buat-buat faham. Dan apatah lagi masuk dalam industri ni balik. Ini satu kezutan juga sebenarnya. Sebab kat mana yang I tak faham dia buat faham tu? Kan orang selalu salahkan dia bila kata kenapa tak bagi Wahida menyanyi lagi? Kenapa suruh Wahida tutup mulut? Assalamualaikum. Kita bersama dengan tetamu jemputan kita kali ini di podcast Borak Sini Habis Sini. Ini sangat rare sebabnya dia mengimbau kenangan kita semasa mula-mula dulu Budi.com. Sekarang dah Budi Channel. Kan banyak cabang. Sekarang macam-macam. Instagram ada, Facebook ada, Twitter ada. Tak macam dulu Kita tak sangka hari ni kita ingat ke Wahida ya. Tapi Ustaz Akhil Khair ada sekali. Kita tak boleh. Kita nak satukan dalam podcast kali ini. Mungkin ini ada satu macam rahmat dan juga pemberian Tuhan kepada podcast kita kan. So soalan kita kena apa? Murni. Kena murni lah. Wahida ada sihat walafiat nampaknya. Alhamdulillah dah kembali untuk memeriahkan lagi industri sini dengan cerita sepanjang tempoh orang kata sunyi ataupun tempoh menarik diri daripada industri seni tu ada macam-macam perkembangan. Dan kali ini mungkin podcast kita dalam 1 jam nak mengorek ataupun nak mendedahkan apa yang Wawa pelajari ataupun timba sepanjang tempoh itu 10 tahun. Tapi tagline kamu lah Borak Sini Habis Sini. Itulah. Lepas dia kena YouTube habis terus. Ustaz bila kata Borak Sini Habis Sini tak ada tapis-tapis Ustaz ya. Walaupun saya macam dah datang kenalah soalan baik-baik ni. Ustaz sihat Saya macam tak bau ada dalam ni cerita tiba-tiba muncul tak. Sihat alhamdulillah. Okey. Kali terakhir jumpa Ustaz masa event City dekat Genting, tiba-tiba Ustaz Akhil Khair ni dia punya wajah memang kita nampak image dia rambut panjang macam tu. Terkejut. Ustaz buat apa dekat Genting ni? Kan stigma kita bila kata Genting ni Ustaz mungkin ada khusus misteri. Okey Ustaz, apa perkembangan terkini Ustaz Akhil Khair? Alhamdulillah. Macam biasa, saya terus dijemput dalam program-program mengimarahkan suasana majlis-majlis ilmu lah, insya-Allah. Bukan pandai pun, berkongsi ilmu lah, berkongsi pengalaman saja. Dan berbetulan baru-baru ni, bulan Ramadan baru ni saya mengambil lah amanah yang diberikan oleh pihak Qaryah di Damansara Perdana untuk jadi imam di situ lah. Di surau diri Jumaat. Kalau Budi kenal Allahyarham Sri Mustafa Kamal kan, beliau begitu pejuang dalam memperjuangkan orang-orang asal dalam Malaysia ni, dan dia membangunkan di mana tempat dia mesti mulakan dengan rumah Allah dulu, baru dia develop kawasan tu. Jadi itu antara komitmen arwah tinggalkanlah. Dan saya rasa ruang ini kita gunakanlah untuk manfaat kita di sisa-sisa umur ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Wawa, kembali ke seni hiburan, bukan hiburan dah. Bila Wahida ada berniat untuk masuk kembali, bukan hiburan, maksudnya dia ada something yang nak disampaikan dalam, mungkin orang kata seni itu art, itu seni dia bukan sekadar untuk berhibur, dia ada message. Mungkin apa yang Wawa nak sampaikan untuk kembalinya Wahida ke dalam industri? Apa sebenarnya motif motif dia? Macam nak commit something lah pula kan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum everyone. Pertama sekali thank you Sudi jemput. You've always been courteous. Memang selalu baik dengan I. Kan? Kan? Menjaga kemurnian. Tapi kerinduan tu tak ada lah. You rindu I? Kan? Lagu-lagu tu, terutama lagu Wasini kan,
Dengar je lagu sini kan. Teringat zaman-zaman Zaman-zaman 2008, tu, 2009. I think semua orang rindu zaman-zaman tu kot. Kan? I mean dia meriah lain. I mean dia punya warna-warni lain. Right? So mungkin okay lah bila kata masuk apa yang disampaikan. I suka bila you cakap seni. Kedepankan seni. Apa tu, I selalu regard myself as anak seni. Cakap Ayu ke saya? Tadi bahasa diri apa tadi? Cakap Ayu ke saya tadi? Anak aunty ya? Anak Allah. Allah. Saya selalu anggap anak seni. Lepas tu jadi perjuangan seni ni memang something yang memang very very I'm very passionate about. Benda ni memang banyak sangat-sangat penting for me lah. Sebab seni tu dia run in my family sampai ke besar pun. And kemudian saya nampak keadaan sekarang ni macam mana, honestly speaking lah, apa tu dalam dunia seni tu sendiri di negara kita terutamanya, perjuangan seni tu dah tak jadi keutamaan. Kasih warm up dulu. Okey. Kita nak tahu keutamaan dia apa kan. Kembali ke soalan dia. Mesti ada sebab. Tapi kan Ustaz, okey, ini stigma orang kita. Stigma orang kita daripada zaman Tok Kadut dulu dari 2007, 2008, 2009 dan semua. Bila kata seorang artis, seorang pelakon ke, seorang penyanyi ke, kan, dia berhenti sekejap, okey, untuk kononnya untuk fokus pada keluarga. Okey, stigma orang kita bila kata kembalinya nak kena buat comeback, mesti ada something dengan dia punya hubungan dengan suami atau isteri. Okey. Apa hubungan ni? Maksudnya ada pergolakan, cerai-berai. Itu satu isu Itu no. Sorry lah. Bukan nak kata banyak bawa tempurung sikit. Bukan nak kata kat wawa. Tapi I know, but lepas tu it's just satu isu selalu ada isu yang kita, that's the issue. Selalunya macam tu. Oh, aku tak tahu. Tapi rasanya wawa ni pelik sikit. Dia punya jenis. Dia punya jenis. Aku cakap biar dia cerita lah. Kita tak usah describe diri sendiri. Biar sebab Budi kena faham dan semua pendengar kena faham bahawa wawa ni dia berhenti tu, tapi dia bukan full stop, dia koma. Dia koma. Dia koma. Actually dia bukan koma. Asalnya nak stop terus. Ya. Asalnya you ini tahu dah jadi masalah keluarga. Kan, dia masuk dia ada masalah. Tak, asalnya nak stop terus. Tapi benda ni saya selalu cakap ulang-ulang that apa tu, lagi kita nak lari, lagi somehow Allah tolak. Lagi lari, lagi tolak. So dia main tauhid pula. Tak, itu penting. Okay. Tapi cuma dari segi dalam dunia industri seni, industri hiburan lah lebih kurang ya. Tapi dari segi muzik memang tak pernah stop lah. Tapi memang sebenarnya Wawa dia waktu dah kahwin dengan aku tu, dia kata memang dia nak TV dengan lantai je. Dekat rumah? Kat rumah. Dia nak, kalau tak ada TV pun tak apalah. Radio tak ada? Radio tak. TV wajib. Nak beli rumah kat Changlun lagi. Tak nak berapa. Dia nak masuk, dia nak pergi kat sawah padi semua kan. Cakap kalau aku tak kahwin, so aku nak buat tanah ke kampung kat Changlun. Tengok kan beli rumah papan, apa tu, rumah kampung. Aku dah mula fikir aku kahwin dengan makhluk macam mana ni kan. Mula-mula kan. Lain macam ni kan. Tilam cukup lah, ada tilam. TV wajib. Itu minimalis. Dia minim terasa. Tapi serius Budi, memang dia dalam dunia itu sebenarnya. Waktu di gerbang awal-awal perkahwinan kita orang, anda nampak dia memang memilih untuk hidup orang so-called zuhud lah, macam tak mau dah. Dia dah keduniaan ni tak main lah. Make sure fokus zuhud. Zuhud koma tau. Zuhud tu dia besar lah. Pendengar kita, penonton kita yang tak tahu zuhud tu, sila Google. Tapi dia semua ada angkut-angkut tau. Jangan sangat. Tapi itu benar, memang benar. Memang penghijrahan itu berlaku. Dan banyak orang mempersoalkan, dia kata selalu Budi kan, dia orang cakap ni ustaz ni tak bagi. Ni ustaz bagi. Jadi ini satu persoalan yang bagus juga. Kita dalam podcast kita boleh bagi tahu bahawa
Kita tidak pernah melarang, kita tidak pernah menyerang, kita tak bahawa pernah aku menghukum. tak bersalah. Cakaplah bahawa aku tak bersalah. Kita cuma mengawal. Takut- Apa-apa pun agama ni Takut mengawal. terbabas je. Ya, kau fahamlah budi kita. Zaman dunia dulu dengan Zaman sekarang sekarang, kan. Sekarang zaman akhir zaman ya. Macam-macam ada perubahan. Zaman. Okay. Tapi tak memang pasal tak, bukan orang selalu salahkan dia bila kata kenapa tak bagi Wahida menyanyi lagi. Kenapa suruh Wahida tutup muka? Dia macam dia macam Tuan Dr. Mahathir waktu di peringkat tertinggi tiba-tiba dia announce bahawa dia nak letak jawatan. Macam itulah dia ni. Tapi betul. Okay. Sekarang ni yang betul-betul eloknya zaman kegemilangan kita lah kita nak berundur diri. Betul tak? Ada fahaman yang macam tu. I understand. I faham. Orang yang faham memang faham Okay. keadaan. Tapi memang bukan salah dia lah. Sebab cakap dengan semua orang cakap, look, first of all janganlah salahkan dia, kesian. Dia tak ada mendengar itu gambar. Kan? Tapi nak berhenti memang sendiri mau. Lepas tu nak tutup muka pun sendiri mau. Dia tak ada kena mana. Dia kena cakap. Bapak dia pun, arwah bapak dia. Engkau betul ni. Tapi Alhamdulillah lah, dia pun lembut hati dia. Waktu menikah tu okey lah, buka lah. Waktu tu masih belum nak pakai nikah dah pakai dah. Kita taat mak bapak dengan tutup muka mana lebih wajib. Taat mak bapak kan. Alhamdulillah lah. Atau lagi tak, benda alah dia. Yang penting tutup aurat. Kan. Tapi bukan apa, just cakap. Bila beritahu semua orang, tak, dia pernah cakap, dia kata bila orang tanya, dia kata aku tak pernah menghalang dia, aku tak pernah mengungkung dia, tapi aku tak pernah suruh dia berhenti, kata dia. Tapi mungkin satu hari aku akan suruh dia berhenti. Tapi dia sendiri yang nak buat. Jadi senang kerja aku. Ingat. Ingat. Siapa apa? Okey Ustaz. Alright. Bila Wawa kata nak kembali ke dunia seni, mungkin Ustaz ada Macam bunyi kembali ke rahmatullah. Ada rasa. nak buat comeback lah kan. Okey, mungkin ada Ustaz kata okey, tak boleh buat macam ni. Mungkin lorong dia macam ni. Apa yang Ustaz bagi nasihat dekat Wawa? Simple je Budi. Dia sebenarnya apa pun tugasan kita atas muka bumi Allah ni, dia perlu ada ilmu. Kalau dia tak ada ilmu, dia tak ada panduan, dia tak ada guideline, maka dia akan terbabas. Jadi ilmu tu dia sendiri kena cari. Kalau macam tu saya cakap, kalau dia pakai nikab pun ataupun dia nak menyanyi ke dia nak berlakon pun, atas nama in the name of dia punya husband ke, dia punya siapa juga, bapak-bapak ke, habis dia orang ni kembali ke rahmatullah, maka kalau dia akan jadi diri dia balik. Tak ada siapa yang akan kontrol dia, tak ada siapa. So dia dalam inner kau, dalam diri kau. Jadi alhamdulillah dia sekarang ni banyak mempelajari program majlis-majlis ilmu. Dia pun ada guru-guru dia apa semua. So bagi saya alhamdulillah mudah kerja aku lah. Mudah kerja aku. Senang kerja aku. Dia masalahnya dia tak faham tapi buat-buat faham. Dan apatah lagi masuk dalam industri ni balik. Ini satu kezutan juga sebenarnya. Sebab Wait, kat mana yang I tak faham tapi buat-buat faham tu? Kat mana tu? Kat mana yang I tak faham tapi buat-buat faham tu? Tak, maksudnya umum. Inilah di rumah. Dia umum. Maksudnya I tak faham. Nanti saya tak faham. Sebab Wawa punya karakter ialah dia akan digging sampai dalam, sampai dia faham. Ni buat apa ni? Selagi kalau apa-apa juga, apa saja. Selagi dia tak dapat, maka dia tak boleh tidur. Insomnia. Aku still curious ni, pasal apa ni? Dia mungkin Ustaz bagi fahaman yang Tu general. Tu general lah. Balik dia apa tanya yang boleh lebih. relate tu relate lah ya. Tapi rasanya berbalik kepada tapak ilmu. Basic dia ilmu. So pergilah mana-mana pun, kalau dia faham, dia sebagai seorang isteri, dia sebagai seorang public figure, sebagai seorang anak yang masih ada mak bapak dan semua, beradik, dan yang paling penting dia adalah merupakan seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Tuhan punya dunia di atas muka bumi ni, ada tanggungjawab dia. Itu penting. Dan walaupun in the name of arts, tapi kita faham arts ni dia tak ada barrier kadang-kadang, dia tak ada border dia. Itu yang perlu kawal tu Budi. Kan? Jadi anda rasa dengan budi bicara je kita anda perlu banyak budi bicara dalam soal arts ni. Sebab dia tak ada barrier dan tak semua orang faham apa yang kita orang faham. Sebab itu so called ustaz, dia kata mesti akan jadi satu polemik bila Wawa keluar di balik ni.
Ni macam Budi cakap tadi. Macam andaian masyarakat Yes. akan tambah-tambah pula sekarang ni banyak social media kan. Tambah lagi Twitter tu ganas lah dia punya bahan, dengan juga Facebook juga. Toxic place. Susah. Kita tak boleh nak kita tak boleh lari dah. Kita tak boleh Zaman nak ni lari. Yang penting you kena berhadapan dengan suasana itu. Dan apatah lagi as a husband, memanglah orang akan nampak isteri ni, orang akan nampak suami dia macam mana suami dia. So dia membawa nama saya juga. Bukan maknanya kita nak nama sebagai, tapi memang dah fitrahnya begitu. You kahwin, you ijab dan kabul, maknanya you ada qabil tu nikah tu. Nikah pula. Jadi maksudnya apa yang kau terima tu. Jadi saya kena menjawab nanti ke akhirat kan. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ini kena penting penting. Kita tengok Allahyarham Badrul Muhayyad kan, baru saja membuskan nafas dalam keadaan baru je kahwin. Tak sempat lagi mencorakkan. Bahkan beliau Allahyarham menyatakan bahawa dia teringin sangat nak buat persandingan walaupun dengan wartawan semua kan. Nak comeback juga kan. Tapi maknanya kita tak tahu apa yang berlaku depan. Tapi apa yang ada sekarang ni yang saya nampak, dia nak kembali tu. So kembali dengan nafas yang baru. InsyaAllah. Dia tahulah nafas yang baru. Nafas yang baru. Apa yang dimaksudkan oleh makin tak boleh nafas sebenarnya. Dari segi lagu ke, dari segi muzik ke, apa pengisian kali ni? Katanya nak launch single pada tahun depan Q single mana? Lambat lagi. Semua serah kat tim aku. Lambat lagi. Ni semua kepala dia orang je ni. Tapi dia pandai sentin cepat Ini bulan berapa ni? Bulan 10 nak masuk 11. Nak masuk 11 dah. 11 12. Okey lah. Bulan 1 kan. You don't do that to 45-year-old woman yang banyak penyakit tu sepatutnya. Kita salahkan Skyson. Aku Skyson PR. Sekejap lagi kita tanya Wawa kenapa milih Skyson sebagai management. Okey Wawa. Nafas baru Wawa. Tapi before tu nak sambung lah percakapan kita tadi. Alright. Bila kata first kita partnership, marriage is partnership kan. Dan kemudian Quran pun kata libasahum, engkau pakaian dia pakaian kau. So that is why bila kita dalam perjalanan perkahwinan tu, macam dia cakap lah, he's aware of me, I'm aware of him. Dan kita kena make sure that apa kita buat sekalipun, that first and foremost, as I cakap dari segi relationship, kita best friend first, and then baru lover, and then baru husband and wife. So bila kata best friend, apa you tak buat dengan your best friend? Kan? I mean, gaduh pun ya, paling baik pun ya, you cover one another. So di situlah kita punya perjalanan where this is concerned, masuk dunia seni antaranya. Actually in anything lah basically kan, kita make sure kita aware of one another. Untuk make sure kita jaga one another. Okay, dari segi dunia seni tadi tu, nafas baru tu semua kata-kata Skyson. Tapi I appreciate because dia daripada dia punya faith in me tu. First of all, macam Q kenal pun, I think dia start daripada, this is salah satu daripada my peminat sebenarnya. Presiden fan club. Dan kita start berkawan. Lepas tu dia macam ni lah, macam mana kita boleh start balik kata this comeback ni. Because to me, my comeback start I think masa bila I start keluarkan lagu Ikhfar Zunubi untuk Akhil Mawi. That was dalam 2018 2017-18. So and lepas tu bila kata comeback, to me dia tak adalah, orang banyak kali cakap dia dah berlaku so many years sebenarnya, bukan sekarang je. People keep saying okay buat comeback sekarang, buat comeback. You saw interview I dengan Hayes, you kata kan, kan 7 dia kata bulan kan, lepas kan, and dia cakap kan, dia kata so katalah sekarang masuk buat comeback, katanya dah buat comeback. Cakap I keep hearing that. So maybe saya ni jenis yang macam dia tak ada anything yang grand. To me I don't go for those things. Tapi so bila kata comeback, like I said, music never stops. Dia tak pernah berhenti in my case. Dia ongoing because it is in my family, and I dah dapat training daripada umur 5 tahun lagi start music. So dia dah part of it kan, musical. Kahwin pula dengan sama yang musical juga. So it never left. Cuma mungkinlah dari segi orang kata saya cakap I masuk balik dalam industri music. I tak kata industri hiburan, sebab hiburan could be anything. Music is hiburan, but not all hiburan is music.
Tetapi maybe in this case, bila kata comeback ni, I suppose dia kena rangkumkan terus muzik dan hiburan. And I suppose dalam keadaan di mana I think it's timing. I don't know how to explain. Benda ni berlaku dalam keadaan di mana actually nampak macam I seorang. Tapi sebenarnya dalam perjalanan ni dia ada banyak pihak. My dunia sekarang macam I beritahu Skyson lah. Cakap mungkin you have to understand bila keluar balik. Mungkin dulu okay, Wahidah penyanyi, pelakon, this is the dunia, so akulah produknya, promote macam mana kan, itulah dunia aku, fokus tu. Sekarang ni aku masih produk dia, tetapi saya cakap my world sekarang dah lain. My world sekarang bukan saja ada music, seni dan segi music itself. Aku ada dunia ilmu aku sendiri. Aku ada dunia ilmu, aku ada dunia kebajikan masyarakat kan. Which means dia punya group of people, circle of people dah mula berkembang. So banyak pihak yang terbabit dalam banyak I think life endeavours, at least my life endeavours. At the same time banyak pihak yang aku kena jaga juga. Sebab apa? Bukan saja kita bekerjasama, tapi pada masa yang sama, for example dunia ilmu lah aku ada guru-guru aku yang aku hormat dan aku banyak dapat ilmu daripada mereka. And jangan buat malu cikgu. But really it's timing. Sebab apa? Dia berlaku dalam keadaan di mana semua serentak bangun. Dia bukan macam I think I nak buat comeback. Tak. It was just banyak orang, banyak players yang tiba-tiba macam mati hidup semula tiba-tiba. Or macam okay, went through this, tried this, tak jadi, went through this, tiba-tiba sampai satu tahap I tak tahu lah, because I believe the timing dan kerja Allah. Sebab semua pihak yang terbabit tiba-tiba bangun serentak, this is the time. Bukan saja music, tapi everything else, my other endeavours juga. Something else. So jadi bismillah, jalan terus lah. Jalan terus. It's timing. I don't know why. But penekanan dia, I still kata macam mana sekalipun tetap ilmu. Dalam dunia seni ni pun thank you. Dalam dunia seni ni macam mana pun I cakap I love you too. But dalam dunia seni macam mana pun ilmu. Even dari segi music pun maybe lah kalau kata apa motif matlamat, still kata ilmu. I would love to be able to be someone yang antara mereka yang terbabit dalam menyampaikan ilmu. It's a good investment kan. Betul. So itu good. In fact that's our legacy kan, we're hoping to leave. Yeah. I'm very grateful dapat seorang partner ni yang memang both of us we have the same thing. Bila kata apa kita tinggalkan, kita tak ada harta benda tinggalkan, but ilmu kot. I mean, ilmu is the one thing. Cuma cabarannya kuat sikit bila masuk dalam industri. Okey, cabarannya mungkin dah terbayang lah apa yang akan ditempuhi nanti ya. Wah, ni first time nak dengar ni. Ustaz, mungkin Ustaz dah ada bayangkan lah, kalau isteri aku masuk balik aktif lah maksudnya kalau masuk balik setakat nak feature dengan artis lain tu tak mengapa lagi. Ini dah macam dah serius dah ni. Serius. Dia macam balik pada stigma Budi kata tadi lah pada masyarakat Melayu Islam khususnya dan peminat-peminat lah music industri tanah air kan. Dia so-called akan banyaklah bunyi-bunyi kata dah elok-elok. Tinggalkan dunia, jaga je lah suami. Okay. Kan itu standard kan. Tapi itu cakap arts dalam tubuh badan kita ni, Allah ni ada sediakan beberapa kotak dalam kita punya diri kan. Ada kotak Islam, kotak iman, kotak ihsan, ada kotak seni. So kotak seni inilah yang tak semua orang boleh menjenguh ataupun menjengah masuk ke dalam itu. Mungkin dia nampak surface, tapi siapa yang duduk dalam industri, dalam dunia anak seni ni, dia berbeza. So banyak cabaran-cabaran, apatah lagi bila kita membalutinya dengan agama. Dia satu benda yang agak-agak bukan mudah sebenarnya. Ialah seorang yang dah balik asalnya macam Wawa, dah hijrah, so-called hijrah lah, semua sekali hijrah kan, hijrah, and then keluar balik. Benda ni akan jadi macam saya kata tadi lah,
Dah macam itu dah rindu balik kan, dah rindu balik. Dan memang dia kata dia rindu dengan teman-teman, rindu dengan suasana itu. Tapi kita katakan tetap menyatakan kembali dalam keadaan macam mana. Dia balik dengan ilmu, dia balik dengan membawa suatu pentauhidan yang lebih gitu, satu kefahaman dalam nak menyampaikan apa mesej sebenar. Dulu mungkin semua orang akan cakap, kami tak apa, kami berdakwah dalam muzik, kami berdakwah dalam lakonan. Semua orang boleh cakap. Tetapi hakikatnya ke mana? Sebab itu cabaran bagi dia sekarang. You nak keluar, but you tahu you punya metodologi tu macam mana, bukan hentam kromo, mungkin tak ada batasan, semuanya perlu ada tata kelola yang baik. Ustaz ni dia pandai melawak tau. Okay, kan. Tu cepat beruban tu. Jadi itulah. Aku dah jemput boleh tak beruban. Terhibur lah dengan Ustaz. Ya Allah. Saya tertarik dengan ketauhidan mesej yang ingin disampaikan. Ketauhidan dalam muzik tu macam mana pula Wawa? Pentauhidan. Baru tu. Ketauhidan. Ni yang nasi dengar. Ini siapa bagi tahu you ni? Siapa who told you? Did you tell him? You told him. Budi pun pentauhidan apa? Konsep kalau dulu wasin itu etnik apa? Kreatif apa? Apa panggil? Yalah, world music. World music. World. Tapi sekarang ni Wawa kira benda yang baru dalam industri kita ada ketauhidan dalam muzik. Actually sebenarnya benda tu pun dia bukan planning. Like I said, benda ni mungkin dari segi ilmu does something to you. Tak betul lah. Apa tu bila kita dapat ilmu ni, dia membuka minda. You agree with this kan? Anybody would agree with this. Ilmu membuka tak apalah. Anyways, pointnya kita habiskan ayat dia. Kan? Tak jumpa perkataan. Tak jumpa perkataan. Okay. But the thing is, dia bukan apa. Bila orang tanya, Wahidah buat lagu apa? Lagu ketuhanan ke sekarang? First of all, again, stigma. Bila nampak macam gini je apa ke, ni lagu ketuhanan lepas ni. Nasyid ataupun ketuhanan. Look, there's nothing wrong with that. Cuma to me, I keep telling people cakap, saya tak buat lagu ketuhanan, saya buat lagu pentauhidan. Dan benda tu datang bukannya macam kena plan nak cakap dengan orang apa. Tak, it just like that. Mungkin dari segi because I have a little bit of understanding. Selepas kita mula memahami kan, I berhenti last time sebab apa yang waktu tu kenapa aku Islam. So dalam perjalanan ilmu selepas tu, especially bermula dengan memahami Al-Quran, I mula faham apa itu Islam dan kenapa aku Islam. I embrace it fully. This time betul-betul submit, insyaAllah. But tapi the thing is, bila cakap, bukan saja sekarang, sebenarnya daripada dulu lagi memang aku buat lagu pentauhidan. So bila kata apa itu pentauhidan, to me, kenapa I cakap tauhid is because semuanya Allah. My songs last time macam lagu-lagu yang mungkin ramai tak tahu, tapi those yang tahu, I myself buat my own songs dalam daripada dalam album Wasini, but Melody Ahlan especially. Melody Ahlan especially. And dan bila tanya lagu-lagu yang dibuat tu, semuanya actually jalan cerita hidup, my life story. My views on things. So, dan apa itu hidup kalau bukan seorang hamba yang dia, I'm aware of my maker. Dan perjalanan hidup tu, daripada lagu yang kita buat tu, perjalanan my life tu semua, dia tak pernah jalan seorang. I always walk with God. Whatever solution datang, whatever story, whatever yang the outcome ke apa ke, it's always with God. Selalu dengan Allah. Jadi itu yang bila orang kata bila kata ketuhanan, I cakap bila ketuhanan you kecilkan, to me lah. Bila ketuhanan kecilkan, dia macam beritahu orang yang dah solat tu solat. Macam mana orang yang belum solat? You know what I mean kan? So bila pentauhidan, semua orang, walaupun ada yang tak, tapi sebenarnya it's innate, it's intrinsic. Seorang manusia, dia tahu dia bertuhan sebenarnya. Roh tu kita daripada kita covenant kan, surah Al-A'raf kan, bila kata Allah dah cakap sebelum roh tu dimasukkan, dikumpulkan kan, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Bala syahidna, indeed aku bersaksi. Lepas tu masuk dunia ke alam rahim, kemudian alam dunia, kita amnesia. Quran is a familiar surrounding for you to remember that kau bertuhan. So everything in life, whatever we go through, of course kita bertuhan. You kena be wary of your maker. Jadi bila kata lagu-lagu, mungkin kalau people like to label things, so bila masuk industri, of course you kata dalam industri ni satu benda yang baru. Because I tahu, even you kata macam Haze hari tu pun kan, besar jargon tu kan bertauhidan. But sebenarnya each and every one of us, sebenarnya kita tahu benda tu.
kita berpegang benda tu. It's basic. Fundamental Yes. dalam diri kita dah ada benda tu. Yes, exactly. Cuma tak keluar kan. So jadi to me, if you have to put a label to it, tu saya cakap pentauhidan lah. Because whatever I do, apa saja yang keluar, what imas seni sekalipun, of course dengan Allah. And contoh juga macam I cakap I suffer from imposter syndrome. So Apa tu? imposter syndrome. I'm never good enough. Kan? Orang uji macam mana pun this is not good. So anyway, tapi bagus ada dia because apa? When it comes to my work, you know, sometimes you think, oh, this is good, my work is good. Tapi kejap lagi you macam, bagus ke? Tak bagus kot. Tak bagus kot. Bagus ke? So I had that problem. Tapi dia antara orang selalu cakap, you selalu cakap kan? Dia call idea. Dia selalu cakap kijang kan? Kijang. Kita boleh tukar bahasa Melayu kan nak? Kami tak ada main ukti. Kami tak dia. Bila marah dia. Bila marah you tak apa. Anyway, tapi dia selalu cakap, dia kata, you selalu katakan semua ilham datang daripada Allah. So kalau daripada Allah bukan dah bagus ke? So benda tu yang kita cakap tauhid. Pentauhidan. Dah bagus ke? So bersyukurlah. Dah baguslah tu. Oh okay. And benda tu like you said, it's fundamental, it's basic, which each and every one of us, whether you sedar atau tak sedar, we go through lives, we do that actually most of the time, kan? Aku rasa masuk cilok sikit. Okay. Ilham tu apa nama, macam seorang yang menghafaz Quran. Adakah dia tu nak duduk dekat mahat tu saja sampai mati? Sepatutnya seseorang yang telah berjinak dalam dunia itu, dia perlu keluar ke dalam masyarakat. Dan di dalam masyarakat itulah dia akan keluarkan balik, memberi balik apa yang dia telah belajar kepada ummah. Jadi bukanlah makna terhad, oh seorang hafiz ni akhirnya kerjaya dia, kerjanya wajib jadi imam je. Sedangkan Quran itu sendiri yang dia bawa tu, itu adalah the way of life. Itu panduan hidup. So sepatutnya dia kena terjemah ke dalam masyarakat. Even dia jadi seorang engineer lepas ni, dia jadi seorang cikgu, dia jadi seorang petani, seorang nelayan, menjadi seorang pekerja sektor swasta atau kerajaan. Kalau dia bawa benda tu, dia lah orang yang qalbun salim, orang yang jiwa yang sejahtera. Sebab tempat dia itu yang tanggungjawab kita kena tauhid tadi tu. Maksud saya nak relate dengan tauhid tadi. Tapi tauhid ni disempitkan. Oh, dia hanya pada orang yang betul-betul mengaji agama je. Sebenarnya kita ada dalam diri kita masing-masing. Semua orang Semua orang ada. Cuma bagaimana kau nak terjemahkan dan diletakkan hanya pada zon tertentu. Sedangkan the way of life, agama ni the way of life, usul fikih tasawuf. Mana usulnya mengenal diri, mengenal Allah, kenal diri. Kemudian setakat kenal aja pun tak jadi ke, kau berangan je kan, mesti ada tanggungjawab. So turun rukun Islam, kita kena akur dengan 5 rukun Islam. And then setelah kita buat, Allah nampak, yes, bersungguh budak ni, bersungguh makhluk aku ni, bersungguh hamba aku ni, dia nak jadi hamba aku yang taat ni, bagus. Wa qalu sami'na wa ata'na. Sekarang dia tunggu pula, betul tak setiap apa yang kau dah lalu dia mengenal, kemudian kau dah buat semua turutan rukun-rukun Islam ini, adakah kau berjaya mengimplementasikan di dalam bentuk akhlak engkau? Ini yang kita kadang-kadang bertembung ni. Apatah lagi bila dalam dunia hiburan. Bila masuk dalam dunia hiburan, dia akan bertembung. You torn between the devil and the imams. Betul ke ayat aku ni? Boleh kan? Bertembung jalan antara jalan kiri dengan jalan kanan. Sedangkan hiburan ni, engkau dengar sesuatu menyenangkan hati kau, menyejukkan jiwa kau, kau rasa it's soothing my heart. Itu dah cukup. Dan itu yang nak katakan bahawa seseorang yang menjernihkan hati seorang yang sedang jiwa lara, seseorang yang sedang dapat menenangkan seorang yang sedang depres. Mungkin Quran sudah tentu, solat sudah tentu, tapi bila kita bawa dalam bab seni, dia berbagai-bagai. Sebab itu Allah turunkan semua atas dunia ni asalnya mubah, asalnya harus halal, semua okey. Kecuali ada perkara yang mengharamkan dia. Ustaz, saya terlintas dalam minda saya bila Ustaz cakap. Okey. Ini borak sini habis sini deh. Tapi dia takkan habis sampai sini sebab mungkin orang akan berbicara pasal ni, akan berdebat dengan tentang muzik, Ustaz. Ya. Mungkin ada
dalam Islam ada beberapa alat muzik tak dibenarkan. Benar. Okey, dalam muzik untuk wahidah ni macam mana? Dia nak masuk kan? Biar dia jawab. Muzik. Biar dia jawab. Mungkin orang akan bertanya, kenapa menggunakan muzik-muzik macam ni? Islam melarang menggunakan alat muzik macam ni. Bertali, tak bertali. Mungkin tak bertali. Mungkin wahidah ada something yang nak Okey, sebelum dia jawab, saya jawab sikit je sebagai basic dia. Kita ada 4 imam yang muktabar. Pendapat. Berbanding dengan beribu-ribu imam sebenarnya mazhab yang banyak. Tapi kita ambil 4 ni saja. Ulama yang kita kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, Imam Maliki, Hambali dan Hanafi. Okey. 3 ni tolak Imam Syafi'i ni, dia ada pendapat. Tapi kita Malaysia terkenal dengan Imam Syafi'i. Sebenarnya Budi, kalaulah kita benar-benar menjurus kepada fahaman mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala ni, saya rasa tak ada kita dengar muzik. Podcast pun tak ada. Podcast pun tak ada. Sebab kalau ada muzik lah, yang ada muzik lah. Yang ada muzik apa muzik tak boleh. Muzik langsung tak boleh. Sebab tak Imam kira lah bertali tak bertali. gendang tak kira. tak boleh. Imam Syafi'i dia tolak muzik haram. Sila Ustazah. Dunia akan sunyi sepi lah. Sunyi sepi. Dia setting. Itu isu yang orang berdebatkan. Habis kalau mungkin dengar seseorang itu, bila dia tak faham Quran lagi, dia belum dapat hidayah mungkin. Tapi bila dengar sesuatu tu, dia dapat rasa, dia dapat nampak fokus diri dia. So itu adakah kita nak nafikan bahawa itu anugerah dari Tuhan punya dunia yang perlu kita syukuri juga. Tetapi Ustazah. Okey, Ustazah. Ustazah Wawa. So betul lah kata dia. Bab Tentang music, music. dia forever perdebatan. You said that. Tak habis. Tak habis forever. Tak Dan first of all, dia memang bab khilaf. Dia khilaf pendapat ulama. Okey, dan bab music. Dari segi alat muzik pula, macam cakap tadi lah, mungkin tak ada kefahaman dari segi Quran maupun hadis. Of course, the only one yang boleh buat kita faham Quran ialah Nabi. So through his hadis. Point dia dan benda ni saya ada seorang pernah cakap, dia nampak saya pegang violin pun dia kata nak minta maaf, nak tanya bukan ke haram alat bertali. Saya jawab, saya kata tak apa, benda ni kita boleh pembincangan panjang lebar tentang hadis tu ya, sebab dia tak mention hadis tu ya. Kita boleh buat satu forum pasal benda ni ya. Asal saja approach whatever it is, biar approach, I selalu tekankan approach things dialectically. Have a dialectical discourse. What is dialectical discourse? Matlamatnya the truth. Bukan, when it comes to the truth, you and I not important. My opinion not, my truth is my truth, your truth is your truth, but the truth is the truth. So dialectical discussion, approach things, kita approach things, saya tekankan juga, approach things epistemically through a pragmatic paradigm. Ilmu, you have to ada, dia kata, epistemology kan, dari segi falsafah. So dari segi macam pasal alat muzik dan sebagainya tu pun, I know that dia refer pada antara lain satu hadis ni. Yang Nabi sebut. Dan benda tu perbahasan dia panjang lebar. Dan dia still dan ada beberapa ulama yang berpegang kepada dalam alat tali, contohlah alat muzik tali bertali ni semua, dia tak salah. Dua yang pegang salah sekatilah aku pegang lah kan. Asal saja kau kena faham hadis tersebut, faham perbahasan. Sebab apa, Islam ni di Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. So dalam apa yang Quran ada benda yang clear, ada benda yang perlukan orang kata further explanation. Nabi sampaikan. Nabi pun ada benda yang clear, ada benda yang ambiguous. Ulama-ulama masuk dan membahaskan, membicarakan. So bab hadis tu sebenarnya this is not hardly the platform to discuss that, but all in a nutshell sebenarnya, all I can say is this: duduk, buka hadis tu dan kaji hadis tu. You have to understand kenapa ulama-ulama tertentu berpendapat sedemikian. Kita ambil yang imam 4 muktabar tu kan, Hambali, Maliki, Syafi'i dengan Hanafi. Pegang, find out kenapa mereka berfatwa sedemikian when it comes to music. Dan dan of course dia perlukan extensive research. Sebab itu I kata epistemology through a pragmatic paradigm. How many of us when it comes to any topic for that matter sanggup buat benda tu? Tak ramai kan? You nak something yang quick. Hari ni semua instant gratification and such. Instant ilmu. Mana ada instant ilmu? Kan? You want ilmu yang benar, it takes research. For me to understand why I'm Muslim, it took me 10 years. Aggressive. But dia tak habis sampai sekarang. If anything, I got even more knowledge sekarang. Ada belajar benda lain lagi. Benda yang kesinambungan, dia kembang lagi. 10 tahun tak cukup 10 tahun tak cukup. Banyak lagi ilmu banyak Dia lagi bodoh.
Mengaji lagi bodoh. Oh, lagi belajar lagi kita rasa itu macam jahil. Oh, believe me, betul. Lagi banyak you belajar, lagi rasa macam ada banyak lagi aku tak tahu ke ni? Ada banyak lagi tak tahu. And then bila you dah dapat lagi you rasa ada banyak lagi tak tahu ke? Sebab kerja Allah ni, first saya cakap lah, kalau siapa kat luar sana you nak cari ilmu, you nak ilmu, jangan risau, Allah akan buka ruang. Kalau orang kata macam saya cakap, dia kata saya tak ada masa ke macam ni, macam saya cakap, don't worry, kau akan ada masa. Sebab masa tu pun ciptaan Allah juga. So Allah lah yang control the time kan. He will give you the time. Bila kau dapat masa itulah barakah kau. That's barakah. And barakah is bigger than daripada khair. Kan jazakallah khair, barakallahu fikum. Barakallah is bigger than jazakallah khair. It's barakallah, barakah ni Allah je boleh bagi. So I digress. Sorry. Okay. But like I said just now lah, apa tu, in order to understand kalau bab music dan bab alat-alat peralatan dan sebagainya, epistemology. Macam mana tu? Epistemology, approach epistemically. You have to have epistemic responsibility. Epistemology ni, dia dalam perjalanan myself untuk mempelajari, untuk memahami Quran lah, for example, why am I a Muslim lah, sebenarnya tanpa disedari, the process I went through was epistemology. Sekarang baru tahu what it's called. Kan, rupanya dari segi filosofi. Epistemology ni dia, how do you know what you know? It's a knowledge about knowledge. So dari dan macam contoh okay lah, kalau dari segi falsafah ni, correct me if I'm wrong, tapi I learned from this one lecturer. Epistemology dia terbagi pada dua. Dia ada ontology dengan axiology. Axiology is about value, study about value. So about emotion ke, ataupun about morality. Ontology is about anything yang calculative, engineering ke apa. So kalau you nak faham katalah pasal how to make a car, what do you do? So adalah jalan-jalan dia kan. Berarti you have to learn, you kena ada basic maths, maybe you ada basic whatever yang terbabit, lepas tu you kena tahu whatever yang terbabit untuk nak buat kereta. Kalau pasal morality, cabang dia lain pula. Kemudian this two, ontology and axiology, dia ada paradigm dia ataupun cara untuk kita approach to apa orang kata, dia punya jalan kerja lah kot. Modus operandi lah. So sama ada you quantitative, interpretative ataupun combination of both, which is pragmatic. So saya cakap, saya kata I'm a pragmatic person. But when I learned this, baru saya faham bahawa that's what I've been doing all this while. And as manusia pun, we are multifaceted. Whether you like it or not, dari segi, okay lah, bila refer pada satu subjek, of course kita ambil either or. But as human beings, talking about life, approaching life, dia tak ada either or. Dia a combination of both. Kita multifaceted. We are dynamic human beings, dynamic creatures. Kan? So, of course, pragmatic paradigm. And I guess, apa saya cakap pasal benda ni? Okay, saya nak mencelah sikit yang Muhammad. Saya nak mencelah sikit yang Muhammad. Dia dah pergi dalam ni. Saya nak mencelah dulu. Aku sekali lagi tempat lagi nak tarik balik. Saya nak tarik balik. Mungkin penonton macam saya nak tarik balik. Tak, don't worry, aku pun lost ni. Okay, saya nak balik pada cerita soalan yang bertali tadi. Memang dalam. Saya tadi tarik balik. Ceritanya pasal soal tadi Budi bertanya soal hukum hakam. Dalam live kalau kita tengok mazhab Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i sendiri dia ada dua pendapat dalam perjalanan kehidupan dia, dalam memberikan suatu fatwa. Waktu di Iraq, di Baghdad, dipanggil qaul qadim. Sampai di tempat lain, Mesir apa semua, dia jadi qaul jadid. Jadi sekarang ni contoh, dulu masa di Iraq dia tak ada masalah. Soal lelaki berwuduk memegang wanita tua tak ada masalah. Tak ada batal wuduk. Tapi bila dalam perjalanan dia, kehidupan dia nak sampai pula ke tempat baru di Mesir, bila dia sampai di situ, dia terlihat beberapa insiden yang melihat rupanya tak boleh juga. Orang lelaki ni dengan orang tua pun tak boleh tahan juga. Ada kes. Saya nampak tak? Perjalanan itu mengubah fatwa dia. Jadi bukan maksud saya nak mengubah. Sebab itu dalil muzik ini kita kena faham gini, dalil bab yang bertali tak bertali tadi, itu satu bab. Dalil seni, dalil yang mengatakan hiburan ni, dia tidak merupakan dalil qat'i yang tetap haram. Tidak. Ada masanya. Dia
merupakan dalil yang zonni. Zonni ni ada hujahnya. Okey. So saya nak balik sangkaan lah, masih maybe zonni is maknanya still dia ada ada ruang lagi. So saya nak beritahu begini, yang isunya sekarang ialah yang banyak orang perdebatkan. Ustaz memang memudahkan kefahaman saya. Al-ghayah. Thank you. Bawah terlalu dalam je. Al-ghayah la tubaril wasilah. Matlamat tak boleh menghalalkan cara. Ini yang diperdebatkan selalu. Ya, aku nak jadi baik. Ya, aku mencuri kerana apa? Polis tangkap, tiba-tiba dapat rupanya kena nak bagi minum susu anak. Dah 4 hari tak minum kat rumah. Ini isu dia. Matlamat tak boleh menghalalkan cara. Betul matlamat engkau kena menyelamatkan seorang. Betul matlamat kita berseni kerana nak membawa umat. Ini isu dia. So, cara engkau tu macam mana? Sebab itu apa pun yang kita lakukan di atas dunia ini, jangan hulu. Saya berpegang pada konsep itu. Hulu ni melampau. Okay. Air kalau sedikit jadi ubat, jadi sebagai penyelamat kehidupan. Tapi kalau air sudah jadi banyak, jadi tsunami. Okey, faham. Ya. Wawa mungkin boleh bagi hint untuk first single bukan selepas masuk balik ke alam tu balik. Okey. First single. Bagi hint apa macam mana muziknya. Okey, kita dah tahu dah konsep, ketahui dah muzik. Jali-jali. Mungkin lagu dia kalau nak dedahkan lah apa tajuknya. Tak ada. Dengan siapa bekerjasama, komposer siapa. Mungkin nak berduet dengan ustaz. Alamak. Tarik ustaz kan. Bila lagi. Okey, ini mungkin eksklusif untuk kita punya podcast. Nak eksklusif tak eksklusif lah kan. Tapi selalu orang tanya Wahidah buat genre ethnic ataupun world music ataupun cakap tak, Wahidah buat genre Wahidah. Ada istilah genre Wahidah. Sebab tak tahulah banyak pengaruh dia, kita banyak dengar macam-macam jenis muzik. Tapi my basic pengaruh ialah memang classical music. So classical music, lagu Melayu asli dan itulah tu paling kuat lah. So bila buat lagu, itulah dia punya basic pengaruh dia. Apa yang keluar lepas tu, dia cakap dia kan keluar Wahidah punya. I don't know lah macam nak explain. Setiap composer ada sound dia sendiri. I think you agree with this. Jadi dari segi single pula, aku tak tahulah apa Skysen PR ni plan sebenarnya kan. Tapi me personally lah single banyak single. Dah banyak dalam bag sekarang. Sebenarnya dah boleh buat album. Masuk studio Budi tak keluar-keluar. Kalau dia boleh buat ni kan, dia bertapa kumpulkan lagu. Kalau dia ada banyak lagu lah kan. Kesian talent-talent aku. Saya cakap I have this Clef Empire under my company. The Clef Empire. Sikit-sikit lah nak try. Siapa dalam tu? Ada several talents yang memang dia tak semua like industry. Antara they're very good. Dia macam ni tau. Dia orang buat apa? Of course dia penyanyi. Dia penyanyi? Tak, my music, my work, dia penyanyi. Ada juga yang musician. But dia macam ni tau. My bukan objektif lah, niat lah, effort, insyaAllah I'm trying nak bawa keluar people yang ada talent ni, musician, music composers, lyricists, poets, even penyanyi pun yang tak dapat ruang, tak dapat platform. Ramai kat luar sana. Very very talented. Diorang ada isi, ada substance tau. Ada some of them, most of them gifted. Gifted dari segi apa, memang Allah bagi talent, tapi tak ada beri ruang. Sebab apa? Today's Gen in Asia is about optics and berapa ramai followers. Quality letak tepi, quantity first. But these people, we are what we read, we are what we eat, we are what we listen to. And then you complain kenapa masyarakat makin tak boleh berfikir. What have you been feeding them? But these people, and diorang ni pula, bila kalau you tanya, saya tanya bila I have work, ada jumpa diorang tanya, I have to ask you first, kenapa you suka menyanyi? Kalau alasan yang kata sebab saya nak jadi famous, saya terkenal, kau boleh cari penerbit lain, kau cari penerbit lain. Tapi kebanyakan diorang ialah tak tahu, memang just this is how I express myself. That one I will take. Musician yang buat lagu ke apa ke, kadang-kadang diorang tak ada orang kata equipment tertentu, but sekarang banyak benda available. So I would like to share with them. I will share with them, macam contoh I kata BandLab. I kata BandLab is available, and you guys boleh download for free. It's mobile, it's it's mobility dia, you boleh buat mana-mana, and you can try and learn sikit-sikit, make your own music.
express yourself through music, express yourself through bab seni ni kan, poetry and such. Sebab apa, hari ini banyak macam penyakit, banyak simpan terbuku. You don't know where to luahkan. Sometimes ada orang kata tulis buku ni kan, but kita semua ada seni kita sendiri. Express through that. Why not? Daripada buat benda tak betul kan, might as well through that. So dalam pada effort ni ada banyak talent yang kumpul. Berapa orang antaranya yang actually I have about 10 all of those sebenarnya. Ada 10 or so lah. Okay. And semua ada lagu, and I selalu galakkan these people yang menyanyi juga ni, yang cakap you buat lyrics for me, you buat lyrics sendiri. Walaupun dia kata I tak pandai, no, cakap just start somewhere, because then it will be our song. You have a story to tell. Lagu ni bila I buat, I will tell them what it's all about. And then kalau dia kata this is me, then write the words. We share the story. You never know siapa kau boleh inspire kat luar sana. And cuma itulah macam kata one of my talents, our close friends, Reno dia pemula Mega. Dia pun cakap dia bekas Mega. Selepas Rahmat Toha, Saudara Zaris, Rahmat Toha, sekarang Reno. Tapi sempat single je. Dia terbitkan lagu Pulau ada kat YouTube. Lepas tu ke Pulau. So macam dia cakap, bila orang semua tanya mana apa cerita lagu kau dengan Wahida, kau tahu lah Wah, dia punya lyrics kan, satu line 1 tahun. Itu lah masalah hari ni. So satu line setahun. Perfectionist lah. Okay, you are perfectionist. Okay, that one problem juga. Okay, fine. I'm working on it. But my alasan selalu macam inilah, I cakap musician kita ada mood swing. Tapi while that one is in dalam, memang itu antara sebab kenapa I masuk balik industri. Sebab apa, in order to bring them all out, I have to jump back in. Banyak promises being made, and I was left holding the bag. Tak sampai hati, because these people, dia, you tahu bila ada orang ada harapan untuk nak share something, and then you leave them just in the lurch. Tak, at least before aku mati, biar aku buat ni betul, insyaAllah. Tapi itulah, by the end of the day, all the talent sekarang ni memang power, Budi. Budak-budak sekarang kan, budak-budak BBNU sekarang kan, naik pelik. Kita nampak macam dia orang ni memang ada gifted kan. Tapi berbeza dengan yang macam Wawa yang kata ni, sekarang nak digging balik orang-orang lama ni yang ada talent, ada talent tapi tak diberi peluang. Tapi tak diberi peluang. Cuma saya rasa dia ada substance, sekali dia isi dia. Cuma kena betulkan balik lah niat kita. For me itu dulu. Sebab itu Wawa tanya, engkau datang ni untuk balik ke dalam into limelight ke? Untuk apa sebenarnya? Itu sebab Wawa balik ini, dia ada tanggungjawab. Bukan sekadar untuk mewarnai kembali industri hiburan tanah air, bukan. Tapi dia nak bawa orang, dia ada journey, yang ada direction. Okey, saya faham dan dah sekarang. Ilmu terus. Ini saya tak tahu sebenarnya Wawa ada satu tim yang di bawah Wawa tu ada beberapa orang penyanyi. Mazhab Wawawiyah. Wawawiyah. Ui, takut. Aku takut dengar. Sebenarnya mazhab Budiwiyah pun ada. Ada wujud wujud. Dia siapa bawa cara tu, itulah dia. Sebab itu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali. Cuma kita tak label kan begitu. Tak boleh buat. Nanti orang kata macam taksub lah. Yes. Itu dah cerita dah. Okey, tapi single tapi dari segi single tu lah, antara diorang tu, so basically banyak lah single nak keluarkan, but kita kena susun balik. Tapi kalau my own single, okay lah, diorang yang mana suruh, tak apa. But I noticed that macam my own album yang dah hadirkan macam Melody Ahlan dan Pinafsyah, but Melody Ahlan especially, ramai rupanya antara my fans, even yang hardcore, tak tahu I have these songs and my own work. One thing I appreciate my fans ni, diorang appreciate, they like my work. I appreciate that so much. So saya fikir that maybe it's for single, I might want to push my own daripada album yang ada. Sebab apa, contoh macam lagu Sindiran, that song is one of the songs yang very, semua lagu aku suka lah, kiasu sikit kan. Okay, jap Wawa, maksudnya yang akan lancar bulan 1 tahun depan ni adalah lagu yang pernah Wawa buat. Ada dalam album, insyaAllah. Yang sebelum ni. So akan di-remix ke? Bulan 11. Bulan 1 lain. Tak tahu lah, dia orang yang ikut je. Silap yang tu bulan 11. Bulan 11 aku yang 11 yang remake lah. Dia
Actually bukan remake, memang baru nak kenalkan. Ramai orang tak tahu. Orang tak tahu lagu tu dalam album sebelum ni. Ada. Apa judulnya? Sindiran. You nak sindir siapa? Dulu sindir kerajaan lagu tu sebenarnya. Di kerajaan dulu. Lagu tu sindir kerajaan dulu, tapi tak pick up. Apa dia maksudnya? Sindiran. You nak sindir kerajaan? Kerajaan. Dulu. Oh dulu. Lepas tu tak pick up. Sesama Baguslah, Mahathir selamat sikit kan. Budi dapat tangkap. Tapi sepatutnya okey je Budi. Kita je membataskan. Seni sepatutnya dia okey je. Dia ada mesej untuk bukannya dia melampau. Dia bagi tahu ada mesej. Dia macam filem arwah Muhammad Khalid lah. Dia nak menyindir tapi kan? dalam ada cara dia sepak dalam gelap orang panggil kan. Macam di Indonesia kita ada Iwan Fals contoh. You tengok journey Iwan Fals. Sampai kalau dia keluar balik sekarang ni dalam keadaan dia beruban dengan tak berambut pun, tapi dia kata saya tak penat. Tapi bila tengok crowd datang balik, dia kata ini hasil dia sebab budak-budak baru dengar lagu dia. So ini yang Wawan nak cuba bawa. Generasi baru. Okay. Sebab zaman tu zaman lain. Zaman perjuangan. Kalau seorang musician tu dia sampai dikorbankan, terpaksa masuk ke sel penjara kerana melawan pemerintah. Contoh, ini kita bukan cerita sensitive issues, tapi waqi' kebenaran. It's a waqi'. Jadi kita tak nafikan. Cuma akhirnya dia keluar balik, dia bawa balik apa yang dilalui dengan mehnah tribulasi yang dilalui tu. I feel itu betul-betul dia menjiwai watak tu. Jadi Wawa dia kembali tu dalam keadaan macam-macam orang mengapa tiba-tiba hilang dari dunia seni, menama tengah naik, ada tu kahwin dengan ustaz, so-called ustaz lah konon. Okey, ibarat kata macam Nila, macam mungkin Nilofa akan kembali berlakon. Nilofa berlakon macam tu lah. Acuan dia berduet dengan Puri kan. Tak, tapi actually my reasoning is much simpler than that. The reason kenapa lagu Semalam Sendiri ramai orang tak tahu certain songs dalam my album is because dari segi marketing. Recording company mungkin masa ketika tu tak biasalah dia akan push lagu tertentu. Dulu MIG kan? MIG. So dia akan push lagu tertentu dan radio akan main lagu tertentu Yalah, lah. Wahidah wasini. Kan sampai lagu aku. Tapi lagu tu power. Ya, Yasin and Fahim must be very proud. Kan? Masa tu hangat bercinta ke? Tak tahulah. Di mana Ustaz Akhil Khan? Kau cakap apa tadi? Tak. Saya ambil menyindir je last time. Tapi tu another one. Macam apa? Macam bila orang kata Wahidah wasini. Saya cakap apa tu? You must be proud. It's your song. It's not my song. And then dia guna clause macam lagu tu menaikkan you. First, Alhamdulillah, thank you, Allah naikkan. But this is the problem. You nampak penyanyi, you tak nampak the composer, the producer. Ni lagu Yasin dengan Farihin. Give credit to them more. So that's, and kenapa I cakap macam tu, because apa, I'm a composer and producer. I make my own songs. I tahu apa rasa bila orang kata lagi ambil credit for my songs. Banyak kali kena melenting. Excuse me, that was my work. But ada juga work yang lain yang macam apa, kalau when you dapat tahu that lagu ni Wahidah, I like your work. Bila orang kata I like Now I Do, it's something for me. That's my work. Wahidah, I said a prayer for you today. That's my work. Wahidah, I like Mahmum. That's my work. So I faham. Walaupun aku menyanyi, tapi at the same time composer. So giving credit pada composer and producer, that one kurang, sayang tak ada kan. So benda tu pun anak kedepankan. That's why penekanan lebih kepada macam talent-talent tu, selain daripada tu semua, cakap musician. Okay, bab pasal lagu ni pula, like I said, it's pasal marketing. Yalah, cerita tu pasal cerita tu, tapi it's because marketing seorang tak kenal. Jadi I nak kedepankan, because to me lagu ni is one of those yang semua my work I love, ada jalan cerita. This you one, nak sindir siapa? Sindir ni tak mesti kerajaan. Okay. Ya, tak yang dulu. Okay, apa mesej dalam tu? Tapi this one is actually more, dia bukan saja kerajaan, dia pada semua yang memang kata mengejar. It's about 3 harta, tahta, wanita. But mostly dia sebab tahta lah. And macam mana lagu ni dia special. Gila kuasa, yes. Dan ramai orang-orang yang macam tertipu, orang yang susah dan sebagainya, give you such sokongan dan sebagainya, tapi you tipu macam gitu je. Because I saw that last time. Orang-orang tua kita, orang kampung kita, macam mana yang itu bukan dalam kerajaan kita aja, all over the world. Wherever you see kan, it's about power kan, power play, power grab. So tapi point ni bukan apa yang nak push ni, because apa, dari segi seni itself, dari segi music tu sendiri, it's special to me because
I get to explore, I get to express my mother punya side, punya heritage. Macam lagu Mahmum juga. Dia ada the Indian side. Dia campuran. You campur apa? Melayu. My family, I satu Malaysia. My family ada apa tu, dia patutlah lawa Ustaz. Lawa. Lawa ke? Tadi tengoklah persembahan dekat AJL tu. Macam lawa ke? Okay. Bulu mata jatuh tentu. Tapi Melayu, India. Melayu, apa tu, Cina Jawa, Cina pun ada. My belah my father, dia Jawa, Cina. Belah my father juga, my grandmother ada India dia. You berdarah seni juga? My whole family memang seni daripada dulu. Dia pun ni kalau dapat karaoke. Tak, siapa ada the only one yang masuk actually industri. You tahu Ayai Ilusi? Uncle Ayai. Siapa dia? That's my uncle. Daripada kecil dulu, my family ada keluar nasyid dia tahu. Nama Sri Murni. Uncle Ayai was on the flute. And he's the cutest. Masa dia muda dia, oh God, he's kan, so cute. Lain zaman muda dia. Kan? So every time datang practice with my grandmother, I kecil, I will always run to him. I duduk atas lap dia and dia practice flute. I'm on his lap. Shout out to Uncle Ayai. And masa buat wedding kita dekat JB, dia datang. So excited. Dia menyanyi, berduet dengan Uncle Ayai, Uncle Rahman, Allahyarham Wahida. Kan, semua tu. So, but the rest, dia memang go all the way back pada my atuk-atuk. Kan, memang very musical. Ghazal Pati masa tu. Ghazal Pati dekat Johor. Ghazal Pati? Apa Ghazal Pati? Kan? Tak ada, jangan kata Ghazal Pati. Apa? Ghazal bukan Pati. Ghazal nanti Ghazal je lah. Parti Ghazal. Tak ada pesta. Parti Dia Ghazal. ada kumpulan terkenal di Johor. Dan masuk RTM masa tu kat RTM. Tak ada kena. I tak tahu. Tapi every time bila wedding, yes, my family, my tok nenek akan ada kumpulan Ghazal. Kumpulan Ghazal. Tak, dekat Johor tu dulu orang panggil Ghazal, ada Ghazal Pati. Memang pesta Ghazal. Ustaz-ustaz selalu sebut ada Ghazal Pati. Ustaz main Ghazal. Okay, kita dah 1 jam. Tapi saya banyak soalan. Okay, Wawa, apa yang you rindukan? Wawa cakap tadi banyak benda yang Wawa rindukan selepas tinggalkan dunia seni. Tapi mungkin kali ini nak buat something, nak jumpa orang tu, orang ni. Apa yang dirindui? Yang Wawa rindukan, apa dia dalam? Tak tahulah. Tak tahu pula. Tak, siapa cakap Okay, orang. Okay, kita cakap pasal orang. Mungkin orang-orang tertentu yang Wahidah rindui. Dah jumpa. Macam Azlin semua tu. Tak, actually sebenarnya seangkatan lah, artis-artis seangkatan. Aku rasa aku ni antisocial sebenarnya. Tak, they are very kind untuk sudi berkawan dengan aku. Aku ni antisocial sikit sebenarnya, but bukan tak appreciate you, I'm just an introvert. Tetapi I mean, rakan-rakan dalam dunia seni, apa tu, dia macam yalah, that's why dulu-dulu kan ada gosip Wahidah kerek, Wahidah sombong. Sebab ada dulu. Sebab dia hidup dalam dunia dia sendiri. Ustaz kan, dia hidup dia. That's why dia cakap dia tak bergaul banyak. I'm introvert sebenarnya. I jenis yang bila datang, dia suka duduk one corner. Sebab dia anxiety. I didn't know it was anxiety. I just suka duduk one corner. You datang say hello, I'll say hello. Kalau tak, I bukan jenis yang I'm not. I'm just jenis yang dia ada dunia dia sendiri. You ceria kan? Boleh, insyaAllah. Selalu senyum. Boleh. Lagi pula bila dia nervous, dia lagi extra ceria. That's why orang ukur daripada situ. Dia senyap. Tapi sebenarnya baguslah senyap daripada banyak cakap. Banyak cakap banyak silap. Dia cakap perempuan jangan banyak cakap. Banyak cakap banyak buat salah. Ustaz, Wawa ni kalau kat rumah dia macam mana? Dia blend antara Nana Tanjung, Mami anak Mami kembali, Jutawan Fakir. Dia memang ada benda tu. Tapi itu satu part lah. Tapi part yang lain tu, kita ni more pada, kami selalu menerima isu-isu luaran. Isu-isu luaran. Sebab kita jadi counselor actually banyak. Counselor yang tak berdaftar. Automatically Ustaz pun banyak nasihat-nasihat. Banyak minta nasihat. Tak, in my case sebenarnya So Wawa pula pun sama daripada dulu lagi. I cakap orang, I don't know why. Lepas you boleh ada peminat yang boleh datang backstage nak jumpa and luah perasaan, luah masalah. Curhat Curhat. So you guys pendengar setia. So sampailah berkahwin to the point sekarang sampai cakap macam ni lah. Because I think I understand. Kita pun go through macam-macam. I understand the feeling of not having people listening to you.
I understand bila rasa lost. I understand tak tahu nak find solution, you can't think. Bila you tengah serabut, you can't see. You need another perspective. So saya sampai sekarang cakap, okay lah, I buka ruang. Siapa yang rasa if you think, you feel macam talking to me can help, ataupun you think I can help, the solution can help you think, datanglah jumpa aku. Kau jadi kaunselor pula Sanggup. Sebab kami apa? dekat Surau Perdana tu kami sediakan tempat macam Budi punya set ni, studio untuk ni. Untuk cakap luah perasaan. Untuk dia orang, kita tutup pintu tu untuk in person. Siapa-siapa pun boleh datang. Siapa? Just make appointment. Bagi tapi tahu je, ada cakap appointment DM. Fees berapa ringgit? Tak ada. Tak ada tadi. Ini lillahi ta'ala. Betul-betul kalau dia nak sampai gantung diri kat pokok. Saya nak pergi lah. Saya pun banyak masalah nak curhat ni. Jadi lain kan. Tapi tak, bukan siapa. Sebab apa, dia dah sampai level daripada dulu lagi message Inilah non-stop. yang berlaku. Kadang-kadang from strangers. Saya boleh pergi ceramah dia. Dia teman dia bila dah habis sama datang kan, nak makan je tu, mesti boleh curhat. tak jumpa, saya nak pinjam kat Wahidah sekejap. So duduk dekat kerusi and menangis. Dia menangis. Dia menangis and dia luah perasaan. Saya duduk and dengar. Sampai dia pun, mana bini aku. Kadang kita tengah makan dekat restoran masa depan Hanan dengan Zamir cousin dia. Hanan kan, Nel Hanan, Zamir Jebat. TTYL. Kita tengah makan, dia pun terkejut bila ada one girl datang, Kak Wahidah kan, saya nak sembang kejap boleh? So sampai dia kena pull me away kejap, kasih saya pinjam Kak Wahidah kejap, kami nak balik. Dia dah balik, disambung sembang sampai tempat tu tutup. This girl luahkan perasaan. So daripada dia kata, how did that happen? Can you just say yes? So I cakap, number one, it happens a lot. Number two, dia kata, kenapa you say yes? Because I understand what it's like bila people don't listen to you. I understand when, there are people yang memang you just need, so aku tak nak besok, biarlah aku ada sikit, orang kata, pelaburan, bapa inisiatif membantu, daripada aku biarkan in case anything happen, what did I do? Kan, aku buat tak tahu. I know what that's like. So kasih ruang lah. Kan. And Alhamdulillah, lepas tu orang kata adalah update, bukan apa? Yalah, tapi kita tak boleh satisfied semua orang. Tapi tak sama. Mana yang kita mampu buat, kita cuba buat. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. And at the end of the day, kita saya cakap, kata macam mana pun you aja boleh settle your problems. I can only help tak boleh, you you balik pada diri balik. Terpulang. Terpulang, I can only help you see, help you think, because I tahu bila dia serabut, you can't see. Cuma satu benda saya nampak beginilah, ada manusia ni kadang roh mengenal roh. Saya gunakan hashtag tu selalu, roh mengenal roh. Ada sometimes Budi, kita boleh duduk kita boleh duduk sejam, maknanya roh kenal roh. Ada seminit 2 minit kita dah lemau dah, alamak lain macam aku nak belah. Contoh gitu. So roh tu mengenal roh. Saya gunakan hashtag itu. Dan mungkin Allah menghantar seseorang itu kepada kita tu atas sebab itu, mengenal. Mungkin dia tengok dalam YouTube, dia tengok dalam melalui social media dan sebagainya, dia tengok, ya aku perlulah, aku faham lah apa dia punya journey ni. Maybe dia boleh tahu kot, boleh keluar pada dia kot. Itu saja. But yang paling penting, kalau seorang yang begitu pun, kalau bila dah berjumpa depan, kalau you tak bagi solution pun, at least you jadi a good listener, pendengar yang baik. Itu dah sudah baik. Itu sudah baik. But apatah lagi kalau kamu ada ilmu yang dapat membantu seseorang itu dalam mencari solusi. Maksud setidak-tidaknya itulah khalifah. Itulah tanggungjawab kita sebagai pemimpin pada diri masing-masing kan. Kita memudahkan urusan orang lain, Allah memudahkan urusan kita, insya-Allah. Begitu. Tapi apa pun balik pada macam mana bercerita pasal ni? Itulah. Tadi saya tanya, apa yang Ustaz kat rumah macam mana? Wawa kat rumah macam mana? Dia kat rumah dia. Dia diri dia. Dia main biola. Tapi yang saya tahu, benda yang baru saya tahu pasal Wawa. Wawa tak suka baca surat khabar. Anxiety. Oh yeah. You got that from my life. Tapi betul. Saya sangat. sebab zaman sekarang. Kalau benda banyak merisaukan kita pun. Betul. Sakit kan. Pada dulu lagi kan cakap kan. You terlampau empati lah, Wawa. Sebenarnya I am a dia ada sensitive person. I think you tak boleh tengok video-video yang melanda Palestin. No. You tak boleh tengok, menangis banyak. tapi you nak tengok. Dia bab menangis dia dah terlebih menangis. Tak, dia macam dia dah sampai level yang bab menangis banyak tu, no lah. Level marah. Sebab apa, you go through life macam nangis. Dia marah pun dia juga. That one dia jadi anger. So ni kita masuk ke isu yang besar yang melanda lebih dunia tu sekarang ni. Ya, betul. Yang melanda sekarang ni. Anger. Your perasaan bila anak-anak dibunuh, manusia macam yang tak berdosa dibunuh dekat sana.
Dia macam tengok live lah katakan. I follow those things daripada umur I was 15-16 kan. Benda tu first daripada Bosnia, isu Bosnia, and then Palestine, Serbia dan Bosnia. I told everybody, I cakap mungkin yang baru ni tak baguslah kau cakna, tapi jangan ingat kita tak ambil tahu benda ni daripada dulu. I cakap 75 tahun, I think 30 years of that I was already with it. So I cakap that memang dia dia sampai tahap, I tak tahu, maybe you dengan I sama, you 76 kan? Kita satu usia. I 78. Ya I Google ni semalam. Ya, I 76. 76. Dah tua kita. Kan? Tak lama dah. Tak ada pun. Ustaz umur berapa? 54. 54. I 45 di 54 dengan arwah Batul. Baru Muhaid 55. Dia tua setahun. Kita orang banyak tengok kiri kanan sahabat-sahabat yang sama umur yang dah pergi, dia kan dia macam dia menjentik tau. lah. Yes. Dia dah lain. Okay. So Teruskan. jadi sampai tahap I think because of last time kan, every year expected kan, macam you anticipate kan, every year mesti ada serangan you kan, always anticipate kan, macam please jangan, ada ke, please jangan, mesti ada Ramadan, always Ramadan selalu bulan kan? puasa. Tahun ni lain Ustaz. Tahun ni because dia jadi meletup ni sebab apa pada dia, because Hamas start. Hamas. Patut dia Hamas start. I still kata it's retaliation. Kan? It's always retaliation of course. Tapi yang dibunuhnya orang awam. Exactly. Betul. Baguslah sekarang dia dah macam-macam, dia ada orang saya cakap, kata people are stupid, you guys are stupid. Kan? Dulu tak ada social media, you boleh lah nak hide hanya fasad. Sekarang social media, you're still that stupid. Kan? People semua ada is mata everywhere. Sampai ke hashtag dihapus. Lepas tu kalau posting-posting kita kena ban. Ya, tapi itulah cakap, you still lupa social media kan. Forget hashtag tak boleh. Itu optics everywhere. Dunia dah memandang. Exactly. Itu cakap world are watching. Saya cakap tak apa, go ahead, keep on screaming, keep on spewing lies, people are watching. The world is watching, dah mula nampak dah pekong kau. Teruskanlah. And I selalu cakap, kata macam mana pun, dan daripada dulu lagi I selalu ulang-ulang kata I think 5 years ago, masa tu ada kumpulan usrah kami. So we were talking pasal tafsir Quran. Lepas tu dia orang got up, macam my friends lah, kita orang discussion kan. So dia macam sakit pasal Palestin. Pasal ketika tu kena hentam lagi. So dia cakap, wah macam mana you handle kita orang tak tahan. Macam mana you see everybody hari ni? So I cakap, kau ingat tak kita baca tafsir Idza ja'a nasrullahi wal fath? Kan? Maksudnya? Apa tu, bila datang kemenangan daripada Allah. Idza ja'a nasrullah, bantuan Allah dan kemenangan daripada Allah. Surah tu refer pada Fatahul Makkah, kan? Fatahul Makkah. Tetapi Quran ni dia forever, kan? Dia forever, dia relevant sampai bila-bila. It's manual kan? Kita punya manual. So saya cakap, Allah kata bila datang bantuan dan kemenangan daripada Allah, apa Allah suruh buat? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kau sucikan Allah, kau bersyukur pada Allah dan kau minta pengampunan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Semuanya dia penerima taubat. Allah tekankan kepada minta pengampunan. How many of us did that? Sebab apa? You nampak sakit pada Palestin, we sakit, but you also see when that happened, the other side of the world, Islam masuk bundung-bundung. Bila datang peruntungan Allah dan kemenangan, Iza jangan wal fat wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. So you notice tak nanti kan? zaman sekarang ni zaman tu tak, di mana kesedaran every year you nampak bila kena, you nampak kan masukkan Islam kan, London, you nampak kan US, berbondong-bondong orang masuk Islam kan. So I cakap, when you see that one part, did you see the other part? What did you do? How many of us actually subhanallah walhamdulillah astaghfirullahalazim? How many of you? How many of us? So cakap, jadi sekarang ni, first of all, what's happening with them? Secondly, I cakap, ingat surah Al-Isra. Allah bercakap tentang Bani Israel. Nada nama surah Al-Isra ialah surah Bani Israel. Dan di mana Allah bercakap, I selalu sampai hari ni I tekankan, daripada dulu ada tekankan surah Al-Isra ayat 4 hingga 7. Allah bercakap tentang kau akan buat kerosakan 2 kali di muka bumi ni. Allah bagi 2 promises. So first kau dah buat, Allah buat bagi promises, dan sekarang ada second promise. Second promise belum happen lagi. Banyak ulama ada banyak pendapat, tapi pendapat yang kuat kan is that the second promise belum happen lagi.
So to me, I'm not going to explain here. Kita perlukan perbincangan lebih tak adil pada ayat Quran tersebut. Buka tafsir Ibn Kathir. Maksudnya, kalau saya tak silap Ustaz, sebelum dunia kiamat, Islam akan mengatasi, dia akan zaman kegemilangan Islam, pimpinan khalifah. Dia akan kembali balik kepada kepimpinan khalifah. Kita tak tahu bila. Tak tahu bila. Cuma saya lebih suka bila bercakap soal apa yang berlaku di bumi Gaza ini. Kalau kita bicara soal itu, ya, tadi related dengan surah An-Nasr, pertolongan Allah tadi kan. Sepatutnya kita melihat suasana Islam bangkit di mana-mana. Okey, orang-orang nampak kekejaman yang dilakukan oleh Zionis ini, kan? Tak semua Yahudi. Kita kena faham tu. Sebab ada satu hadis yang menyertakan dalam Quran Allah cakap laisa sawa, tak sama. Bila cakap pasal ahli kita, saya sentuh juga sedikit bahawa sebelum kita membuat apa-apa pernyataan di dalam WhatsApp group masing-masing, kena fatabayanu dulu. Sebab di saat Allah Fatabayan. Maknanya verify dulu. Verify dulu, kaji confirmkan. Confirmkan dulu. Dah sahih baru keluarkan. Kunta dikata macam tak apa cakap dulu. Takut bukan apa, sebab di saat Allah menyuruh kamu menyaksikan bagaimana orang berbondong-bondong kepada Islam tadi yang pada surah An-Nasr, dan kamu keadaan bertaubat, Allah menerima taubat kita, tiba-tiba kita bukan ke arah itu. Kita lupa, kita lalai, dan kita memperbanyakkan lagi dosa-dosa melalui WhatsApp. Pasal apa? Kita dapat menyaksikan sekarang, belum pun berlaku, baru attacking pertama dalam minggu pertama, kita dah nampak dalam WhatsApp tu propaganda yang dilakukan oleh tentera Zionis ni melalui laman-laman media sosial, menyebabkan sampai ustaz-ustaz pun bangun dengan ketayap, dengan janggut tu semua. Ini korang tahu Hamas ni sebenarnya mereka ni Syiah. Jadi benda-benda macam ni. Dan yang dilabelkan tu ustaz yang bercakap tu, so called ustaz lah, nampak figure macam ustaz. So dia orang main serkap, jarang keluar perkataan okey dia orang pergi pada Iran contoh. Sebab apa? Dan kita kena faham, Iran memang daripada dulu mereka tak mengiktiraf Israel tu sebuah negara. Kita kena faham tu. Jadi bila dia hantar iktiraf, di situlah kemana lagi puak-puak Palestin, umat Islam, saudara sahabat kita ni nak mengadu. Sudah tentu pergi kepada antaranya Hizbullah, tentera Hizbullah, atau termasuk di Iran yang memangnya memang daripada awal sampailah ni memang dia orang tak akan sekutu dengan, memang tak setuju dengan Israel. Semalam dengan cerita dia ada lancar serangan Iran tu sendiri. Iran sendiri bukan? Campur tangan Israel. Dah mula masuk kan. Jadi apa yang saya nak sebut sini ialah, so orang sibuk untuk mendoakan kesejahteraan rakyat Palestin. Kita pula sibuk menyatakan tentera yang jadi frontliner sekarang mempertahankan bumi Gaza tiba-tiba dikatakan sebagai orang yang bermazhab, yang berpegang pada ajaran yang salah. So bagaimana kita nak memegang kepada pertolongan Allah tu nak turun, sedangkan kau sesama Islam sendiri pun tak settle benda ni. Jadi ini merupakan satu kejayaan dalam suatu, kita panggil ghazatul fikri, perang saraf yang dilakukan oleh mereka. Jadi berhati-hati supaya umat Islam kena cakna, kena peka, jangan ikut emosi. Fatabayanu. Dan saya amat teruja dan berterima kasih kepada Al-Fadilatul Syekh ZRA, iaitu saudara Zainal kita, orang lama TV Hijrah kita, yang dia ada ZRA Garasi Stream TV. Garasi TV dulu. Oh, Garasi TV. Ya. Banon, orang panggil Banon. Banon ni dia dulu dekat TV Hijrah. Tapi beliau sekarang buat stream sendiri. Tapi saya melihat beliau sendiri pergi baru-baru ini ke Gaza. Di Palestin lah. Di Palestin. Dan melihat sendiri suasana itu. Dan beliau tak nak dengar desas-desus. Beliau nak pergi turun padang, bukan kata dia tengok dengan ainul yakin sendiri dan hakul yakin. Dia melihat sendiri suasana itu. Tak mau dengar desas-desus sebab terlalu banyak berita kita tak tahu nak sahih yang mana benar, yang mana tak salah. Banyak berita yang tak sahih. Ini udahlah memang zaman fitan. Kita berada zaman fitnah. Tambahan dengan suasana isu ini lagi, tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Okey, so dia pergi, dia balik dan dia menafikan semua sumber-sumber yang menyatakan Hamas ini adalah merupakan ejen Syiah dan sebagainya. Sedangkan sejarah membuktikan bagaimana Syekh Ahmad Yasin dibunuh waktu nak pergi sembahyang subuh. Syiah.
dikatakan Syiah. Bagaimana pemimpin-pemimpin Hamas sebelum ini juga yang memang dicari oleh tentera Zionis ini untuk dibunuh, tetapi mereka dikenali sebagai Sunni, sebagai Al-Sunnah wal Jamaah. So jangan bercakap dengan serkap jarang, kerana ini menambahkan luka lagi umat Islam di Palestin. Sepatutnya kita tak boleh datang dengan senjata dan bekalan, dengan sedekah, dengan makanan dan sebagainya. Ud'uni astajib lakum. Doa sebagai silahul mu'min. Doa adalah senjata orang mukmin. Ingat senjata ya. Nabi letak senjata situ. Tolak tapi perbezaan bersatu. This is a time to actually ini mencari titik persamaan, bukan mencari titik perbezaan dan mencari populariti kerana isu ini. Apa akibatnya? Kita nak cari natijah, bukan akibat. Natijah akan membawa kebaikan. Akibah selalunya tidak baik. Jadi jadilah seorang Islam yang mempunyai qalbun salim, jiwa sejahtera, yang ingin melihat teman-teman di sana, insya-Allah. Kalau kita kalau tak boleh bantu, jangan menyusahkan mereka. Wallahualam. Okey, kita dah 1 jam 15 minit. Mungkin Wawa nanti kita ajak eksklusif nanti mungkin lepas tanya lagi dia. Single banyak nanti lagi keluar kan. InsyaAllah. Kita tanya macam dia nak bagi hint-hint ke, tajuk ke apa. Dah bagi dah. Tak tahu dah dah. bagi dah ni. Yang bulan Januari tu benda. Tanya Skyson. Yang tu benda. Okey, sekarang ni Skyson yang manage semua carrier Wahidah. Saya di bawah Skyson. Perlunya satu management untuk dia kena actually untuk sebagai sebarang perjuangan dia kena berjemaah. So I notice dia dah macam berapa lama ya pujuk setahun setengah. But what I learn lah, memang bila dia seorang, nak saya perempuan, dia tak boleh nak gerak macam mana pun. Kita perempuan, whether you like it or not, dia mesti kekangan dia. Look, this is just, it is what it is. Ini bukan soal pasal feminism ke mana. No. Dalam Islam sebut, dalam Islam sebut apa? Ittaqun nisa, lindungi, jangan dirahi. Jadi kita kena faham ayat ni. Itu. Silakan. And I embrace it. Kita tak boleh bersendirian, kena ada manager. Macam tu. Tapi Ustaz selalu ikut Wahidah ke mana saja bila perlu. Kena pujuk dia. Dah bodyguard. Yes. Sebab kita banyak buat benda semua together. Ada silat. Ada silat. Okay, Wahidah. Tapi but because of that lah tu yang mana nampak. Like I said, benda tu timing dalam keadaan di mana semua datang serentak, bangun serentak, persetujuan serentak, and I concede accept memang betul. You tak boleh seorang, kau kena berjemaah. Dan sebenarnya dia memang kena ada team. And macam for someone like me lagi lah, I mean I'm a musician sebenarnya. At the core I'm a musician. Jadi bila bab daripada dulu lagi, bila yang kata nak push marketing ke apa ke, cakap I was a business student also, major marketing. Tapi bila marketing, aku so nak market diri sendiri kan. I'm a musician. Dia tak fikir soal market business. But that's where they come in. So senang bila ada team tu. And satu lagi, kita bekerjasama di mana kita fikirkan tentang kejayaan, kebaikan all of us. Dia bukan pasal it's just about me. No, we are a team. So we are very, apa perkataannya, care lah tak lah, kita semua Wawa nanti akan berada di mana-mana, terutamanya di Kaca TV. Wallahualam. Buat performance ataupun di show-show mana-mana, ataupun Wawa akan ada macam limit show-show tertentu je yang Wawa akan boleh pergi. Ada orang tanya pasal menyanyi. So cakap actually tak, I come back as apa tu, bukan kalau singing dia maybe private function untuk perempuan saja. Tapi itu pun pasal dunia hari ni, media sosial kan. Okey, ni menarik. Okey, maksudnya Wawa takkan berada di Kaca TV. Wallahualam. Nak panggil boleh. Tapi tak menyanyi lah kot. Maksudnya kalau ada private function, menyanyi, singing performances, semua perempuan. PA system. That's why Wawa cakap tadi feminism, tak nak, bukannya bila kata kekangan kan, orang kata this fam, no. Yalah Ustaz kan, kita sebab dulu kita tahu waktu dalam perjalanan perkahwinan kami pernah juga hari itu pernah di Kuala Kangsar tak silap. Kita pernah buat satu event, semua muslimat je dalam tu. Dan you nyanyi tak masa tu? Ke jadi juri? I tak lupa dah masa tu. Tapi memang semua tertutup. Dia konsep dia macam tu lah. Maknanya tertutup.
kalau boleh yang sound woman. Oh ya, dekat universiti ni jadi juri. Jadi juri. Ya, jadi juri pertandingan I think nyanyian dia orang suruh perempuan nyanyi. saja. Ada tak dia orang nyanyi my song which is good lah. Kan jalan kerja. Lagu apa? Lagu sini. Was sini of course. Sini lah. Tapi actually tak, daripada dulu lagi masa tengah aktif nyanyi pun I got some invitation daripada Kelantan, daripada masa UIA pada buat semua perempuan aja. It's fun. Perempuan ni I cakap apa tu, al-imra'ah, al-haya al-imra'ah. Perempuan ni dengan malu dia. Whether you like it or not, you ada malu you. Kalau tak ada malu, you check yourself balik. Kan? Aku pun ada jantan aku, tapi aku still ada malu aku kan. But tapi because perempuan bila get together dengan perempuan, so bila you nak express yourself, bila lelaki you ada, bila perempuan you tengok you let all out. So apa satu lagi, like I said, I tak nak cakap pasal when you say about public performance, I don't want to talk about hukum, but I'm just talking about dari segi freedom. I would say freedom, and banyak benda kena jagalah. So kita cakap private function pun macam mana pun, it's like I said, sekarang dunia social media. Dulu ada banyak jemputan juga, bila I bagi syarat don't terus cancel. Syaratnya ialah no camera allowed. Payah, susah, tak nak. Memang ada syarat. Kamera Ustaz. Tak boleh buat apa. Itulah dia. Kan ada. Okay, sebelum korang masuk kena letak phone. Yes. Dia masuk macam masuk majlis haram lah. Ajaran sesat quiet. Tapi itu yang cabaran saya katakan pada awal tadi. Bagaimana dia nak mendepani suasana ini. Jadi perlu ada ilmu dan you kena berpaut kepada benda tu sungguh-sungguh. Tapi yalah, my focus is not singing. My focus is memang ini perlu di jalur lebarkan. Music making and apa tu nak untuk keluarkan yang ada talent ni. Alright. Okay, also like I said, pada masa yang sama, macam mana sekalipun dia tetap ilmu, daripada motivation apa tu, kata I motivate people, but daripada speaking ke apa ke pun, why not? If you trust me, okay, I'll say something, I'll share with you guys. Budi, kita tak selesai Budi di Malaysia ni soal aurat, suara dengan aurat wanita. Takkan selesai sampai bila-bila. Takkan selesai. Kalau lah selesai, lama musabaqah. Tambah pula zaman sekarang zaman netizen. Silap sikit. Zaman citizen on the net. I don't care. Ambil citizen. Pun pula ada zoom. Kan? Ada nampak sulas rambut nampak ni semua. Itu yang dicari. Tapi so awak bersedialah dengan semua. Sebab zaman Yeah. 2008-2010 lain. Yes, of course. Sekarang bila dah di zaman serba canggih boleh. Benda tu yang antara reason kenapa banyak kali berapa tahun, bukan diorang aja, other fans pun yang kata buatlah datang balik, please, rindu ke apa. Benda tu yang buat macam nanti dulu. Tapi like I said, timing. So bila kalau Allah kata dah inilah masa, I believe Allah. Bila Allah kata inilah masanya, jalan dengan Allah lah. Jalan dengan Allah. And saya cakap, kata kalau aku masuk balik, aku tak masuk kosong, masuk dengan Quran. Dan dunia aku dunia ilmu juga. Tak ramai yang macam ni kan Ustaz. Sebenarnya semua nak comeback. Wahidah punya jelmaan tak banyak dalam industri kita. So kita perlukan dia dalam, orang kata mungkin selepas ni Wawa keluar. Okay. Mungkin ada sebab manusia kan, manusia ada fahaman dia macam betul. Aku nampak Wawa ni, aku nak ikut macam kita panggil public figure yang menjadi contoh untuk artis-artis lain di luar sana. Sakit tu. Itu yang cakap cabaran. Mesti bawa. You mesti bawa benda sebab dia yang jadi pemula, perintis. Dan you kena carry yang benda tu supaya benda tu kekal istiqamah. Okay, Ustaz, kita bagi peluang last kali ni. Wawa pula. Wakil. Wawa campur wakil. Okay, kita bagi peluang nak terbuka untuk podcast ni. Apa nasihatlah untuk Wahidah Wasini. Okey, nasihat. Okey, tentang mata. Tentang mata lah, nasihat. Tentang mata boleh macam satu kelas apa kan? Panggil kat rumah panggil apa? Sayang. Dia. Tak ada, kami mana ada sayang. Sayang boleh dia. Itu sayang dalam. Tak, dia bila baik dia apa tu Ayu, tapi bila dia tengah marah Wahidah. Okey, Ustaz mulakan nasihat untuk Wahidah Wasini. Lama tak kena nasihat. Saya memandang begini, saya selalu sebut benda yang sama, agak klise. Saya rasa saya tak pandang mata dia pun. Tak boleh kita rock. Cakap. Rock mana boleh memang pandang. Tak rock lah. Kan kita bukan drama uniknya pasangan ni. Pasangan sangat unik lah. Serius. Kita orang aku tak faham macam orang ada romantik pun ada, tapi kadang-kadang huha-huha juga. Our romantic is baling batu bata means I love you. Yes. So selalu bertengkar lah. Kembali
bertengkar tu normal. Nak mencari titik persamaan perlu rasa sakit dulu kan. Cuma orang baling batu, kita janganlah baling batu. Kita bagilah bunga, tapi bagi dengan pasu sekali. Okey. So kita cerita gini. Okey. 15 tahun saya rasa Wawa tengok Wawa. Dia nak nasihat Wawa. Okey. Gua rasa dua orang Johor kami memang ACDC kat rumah kita ACDC So saya nak bagi tahu begini aja. Allah. Sebab nak buka mula balik lembaran baru ni sebenarnya of course sebagai seorang yang masih bertanggungjawab sebagai rais, sebagai ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, lelaki sebagai pelindung kepada wanita, so called sebagai husband Qawwam and wife, atas wanita. qawwam melindungi, menjaga, bukan hanya luaran dalaman. You're responsible. So I kena ambil takes that responsibility sepenuhnya. Every inches. Sebab itu saya pesan kepada kumpulan Skyson. Apa Skyson? Skyson kan? Actually patutnya Apa maksud Skyson? Apa maksud Skyson? Langit. Kita kena tanya founder dia tak tahu. Okay. Oh bukan kau yang ni. Okeylah Skyson. Okay. Tak, patutnya bukan Tapi nasihat. kalau literal sky Dengan langit. sun. Anak langit. Anak lelaki langit. Semua nak main kayangan juga. Okey, teruskan nasihat ni. So Jangan nasihat I. Patutnya nasihat Skyson. saya perlu menasihatkan Skyson juga sebab dia sekarang bertanggungjawab nak bawa orang rumah saya ni, supaya biarlah beliau keluar kali ni dengan dia mencapai apa yang dihasratkan, yang sebenar-benar niat dia. Bukan dia keluar balik, kita semua tahu bahawa dah tempuh dah dunia limelight, dah tempuh kerenah, mehnah, tribulasi, cucuk dari belakang, tikam belakang, semua tekan menekan, semua dah rasa. So ini zaman adalah untuk bawa satu fahaman bahawa seni itu indah. Seni itu sebenarnya indah, membawa manusia ke jalan yang lebih fokus kepada Sang Pencipta. Bagian itu saja. Tapi jaga dia sendiri sebagai manusia biasa yang kadang-kadang lebur. Manusia biasa Takut terbabas. Takut terbabas. Dan sebab itu dikatakan tadi itakun nisa, lindungi kaum wanita, bukan dedahi. Saya rasa sedikit situ disikit rasa gusar dan sedikit rasa saya berserah pada Tuhan punya dunia. Moga Allah melindunginya untuk keluar dengan suatu semangat yang iltizam yang bagus. Tetapi saya berlapang dada sebab saya yakin dia sekarang sudah ada sedikit ilmu untuk menjadi sebagai pemandu arah, penunjuk arah pada ke jalan ke depan ni. Tapi satu saja, apa pun kita buat niat tu, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, dahulukan Allah. Kalau engkau mendahulukan Allah, insya-Allah selamat. Apa organisasi pun tidak ada berlaku rasuah, tidak ada berlaku ananiah, keakuan diri, keegoan, tak akan berlaku. Sebab masing-masing ingin meletakkan kehebatan Tuhan punya dunia, bukan kehebatan diri. Sebab itu perlu faham, dia kembali balik adalah sebagai kerinduan peminat-peminat yang acap kali suruh dia kembali balik. That one is one of the main factors juga. So nanti kalau ada wartawan jahat, dia akan tulis lah, Ustaz Akhil Hai gusar. Itu dahsyat. Aku dah nampak lah. Saya lock Ni kalau dengar kat wartawan-wartawan yang nak headline jahat, Ustaz Of course gusar. Kalau dah betul lah gusar. Dia kena pegang. Sebab saya risau bukan apa, dah pernah menyanyi di atas pentas, berlakon. So dia dah tahu dah asam garamnya apa sebenarnya. Jadi sekarang ni kita nak meletakkan santan lemak pulut manisnya pula. Bagaimana caranya kan? Dia turun tak dia turun. Jangan biarkan. Itu bermaksud kita dah over limit tadi. Ya betul. Bawa zaman nak kejar glamour tu dah habis dah. Apa yang you nak you nak beri kepada masyarakat adalah macam tadi ilmu dan cuma cerita sikit dengan bunyi. Okay, mungkin inilah sekali lah pesanan-pesanan untuk semua dan kata-kata akhir kita eksklusif. Kita tamat bagi something yang eksklusif sikit. Ustaz Akhil pun tahu peranan media, apa yang media nak. Okey. Kata gusar 15 tahun. Ni wartawan menunggu ni. Wartawan menunggu ni. Skyson dah cakap macam ni dah. Okey, podcast ni dah jadi 2 jam. Diorang datang pecah rekod. Okey, Wawa. Tak ada nothing eksklusif, tapi memang I think I'm very grateful kot. Allah has been very very kind sebab dia hantar
I had no idea my fans can be very very kind. Memang sangat kita come across sometimes selalu question, aku tak tahu kenapa kau sayang aku, kau tak kenal aku from Adam. Tapi bila kau sayang, itu rezeki, itu kerja Allah kan, dia yang pegangkan hati manusia kan. So I really appreciate that. Very very kind. Dan if anything, this kindness banyak mengajar saya sendiri to be kind. I must be doing something right somewhere. Tapi actually other than that, saya fikir that kenapa I believe is because doa-doa korang juga. Korang punya doa kan. So because korang punya doa, I have people so kind. Thank you, you're so kind. Jadi dengan pacar pun okey. Tapi really tak stand kat sini. Sorry guys, sebenarnya aku tak tahu Ustaz Hai. Aku dah agak dah macam nanti kan suami dia datang kan, biasanya dia ada bodyguard. Tiba-tiba ada. Tengok. Tapi penekanan dia please sama-sama, if you could help me, I'm sure kat luar sana dah buat, let's spread ilmu, let's sampaikan ilmu. And pada yang anak seni, let's do that dengan ilmu. And kita siap bagi ilmu lagu tak kosong. Lagu-lagu sama cinta yang melalaikan, melawar kan. Not only that, dari segi ilmu muzik tu sendiri, if you have ada peluang, ambil lah. Any peluang untuk belajar ilmu, ambil. Sebab apa, dia good investment, ambil manfaat. Okay, kita nak mengucapkan syukran. Afwan jazak. La syukran ala wajib. Kita datang mungkin career Wawa Wahidah Wasini kembali menyinar dengan mesej yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Doakan Allah jaga. Okay, kepada semua yang nak follow Wahidah, dia bukan nama Wahidah dekat IG. Okay. Wawa, apa nama dia? Scarlet Requiem. Apa tu? Wawa. Apa sebenarnya yang Scarlet tu? Apa? I'm tak goth. tahu dia suka. I mean, okay, siapa I live the goth life. Kenapa tak guna Wahidah je? Macam Scarlett Sebab Johansson. Asalnya gothic ni biar people were not supposed to find my IG. Dia sebenarnya tak nak. Dia tak nak orang. Kalau orang type search, Kau bayangkan Budi. Skyson tak bagi ni ke? Kau bayangkan Budi Budi bagi nasihat ke? Mula-mula main IG kan, tak kisah 3-4 orang pun cukup. Itu dah rasa macam 3,000 orang bagi dia. Sebab dia begitu introvert sekali. Okay, Ustaz, hari tu saya follow dia punya, and then tengok dia punya live, dia mesej saya kata terima kasih. Betapa appreciate dia orang seorang. Itulah dia. Apa orang lain tak buat ke? Itulah dia. Benda baru ke? Appreciate. Wawa satu sikap dia amat appreciate. Anything dia dekat. amat Wawa malam tu kat mana? Kat tepi pantai Apa dia? Kat tepi pantai Tepi pantai, Klebang. Kami tengok bulan. Betul-betul healing dia orang. Kami suka meditate. Okay, kita kena berhenti di sini. TikTok ada juga kan? TikTok, sorry. Okay. TikTok apa? Alright, okay. IG Scarlet Requiem, TikTok officially Wahidah. Baru guna. Baru betul. Ustaz Saya tak main social media. Saya main. Of course dia main. Dia ada TikTok dia Kenapa awal tak follow daripada dia? aku. Kenapa tak follow dia? Aku tak nampak dia kat timeline guys. Dia ada TikTok dia awal daripada Saya aku. TikTok saya ni sebenarnya Wajib kena ada. Akhil Hai _BBG ataupun Akhil Hai BBG. BBG ni bukan Biro Bantuan Guaman. BBG ni sebenarnya adalah asalnya TikTok ni digunakan untuk mempromosikan beta bam garage. Beta tu adalah ikan laga. Asalnya ikan laga. Kemudian B yang kedua tu bam tu macam bam angin, bam minyak. Sebab ada seorang sahabat anda ni dia buat produk bam tu. Tapi memang bagus Budi. Saya tak boleh tidur insomnia. Pakai bam tu lena. Okey best. Jadi G tu garage. So BBG tu kekal lah. Saya kekalkan BBG tu. Jadi Akhil Hai BBG. Tak lagi aku follow tapi macam-macam lah. Tak ada mengarut. Okey lah, sekian dulu InsyaAllah podcast Borak. Terima kasih Budi. Thank you so much. Semoga podcast ni dah banyak, sedikit sebanyak dah perkenalkan balik macam mengimbau kenangan-kenangan orang yang macam dah kalau 10 tahun tu dah masuk darjah apa kalau dia lahir masa tu kan banyak macam yang dah pasal ketu-ketu macam aku dah. Dulu aku kenal Wahidah ni zaman aku muda-muda kan. Sekarang dah macam masuk ke zaman ketu ni dah. Okay, Budi maintain macam dulu. Nampak sama ya. Pergi mana macam. Thank you so much guys for watching. Thank you so much guys. Kita orang punya
podcast kali ini. Thank you so much. Jangan lupa sharing Sharing is caring. Bye bye. Assalamualaikum. Salam. Alright, okay.